Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam pembuka bicara saya hulurkan kepada pengurusi majlis yang dihormati, barisan para hakim yang sentiasa berteduh di bawah lembayung keadilan, penjaga masa yang sentiasa tekun mengambil kira tiap detik waktu pada jam randiknya, rakan-rakan yang tidak mengenal erti putus asa, serta hadirin hadirat yang tetap istiqomah mendukung aspirasi negara. Dengan lafaz yang mulia daripada hati yang tulus ikhlas, saya ucapkan salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Pada hari yang mulia ini, saya amat bersyukur dapat berdiri di sini untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Modal Insan Dinamik, Citra Negara Berbisik. Sebelum bahtera melahir kata, sebelum madah bersulam indah, marilah kita bersama-sama mengungkap makna di sebalik kata agar tiap persoalan akan terungkap. Menurut Kamus Dewan, modal bermaksud sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang lain. Modal insan ditakrifkan dalam Kamus Oxford sebagai kemahiran yang dimiliki oleh tenaga buruh dan dianggap sebagai sumber dan aset. Menurut Muhammad Isha Muhammad, modal insan yang baik dan bermutu tinggi dapat mencorakkan hala tuju dan maklumat sesebuah institusi. Kejayaan sesebuah institusi dikatakan bergantung kepada kualiti modal insan yang dimiliki oleh warganya, baik dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Dinamik pula bermaksud bertenaga dan berkekuatan serta mampu membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan. Negara berbisik pula merujuk kepada negara kita yang mempunyai visi untuk menjadi negara maju mengikut acuan kita sendiri. Menjelang tahun 2020, Malaysia diharapkan dapat menjadi negara bersatu dengan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh. Justru dapat disimpulkan bahawa modal insan dinamik iaitu rakyat yang progresif, berkeupayaan dan berkemampuan akan dapat menggambarkan imej negara yang berbisi. Dalam erti kata lain, modal insan dinamik akan mampu menggembleng tenaga menjayakan visi negara untuk menjadi negara maju. Persoalannya, bagaimanakah rakyat yang dikatakan modal insan dinamik ini akan menjayakan visi negara? Maka hayatilah indikator saya yang pertama di bawah lembayung kata modal insan berilmu memacu pembangunan. Bunga melati di celah baju, baju diletak di tepi balai. Rakyat berilmu, negara maju. Aset berharga tidak ternilai. Pantun ini menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam memajukan sesebuah negara. Amat penting untuk menghasilkan rakyat sebagai modal insan yang mempunyai daya intelektual yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan melalui setiap rancangan pembangunan negara yang sentiasa menekankan pendidikan sebagai sektor terpenting dengan peruntukan yang besar. Modal insan yang berilmu menjadi aset berharga kerana orang berilmu tahu untuk memobilisasi sumber pengeluaran yang terhad untuk dimaksimumkan dalam bentuk produk atau perkhidmatan. Menjadi pemimpin yang berintelek tinggi, mampu merancang dan membawa negara ke arah kemajuan. Manakala sebagai rakyat biasa pula, masih sebagai modal insan utama, harus turut memiliki daya intelek yang tinggi untuk menjayakan visi negara. Hadirin yang dikasihi, indikator saya yang kedua di bawah lembayung kata modal insan berkemahiran meningkatkan kemajuan. Dalam era pasca moden kini, bidang teknikal dan kemahiran tinggi amat diperlukan untuk memacu kemajuan sesebuah negara. Terdapat pelbagai inovasi yang dihasilkan dalam semua aspek kehidupan. Dalam era pasca moden kini, bidang teknikal dan kemahiran tinggi amat diperlukan untuk memacu kemajuan sesebuah negara. Terdapat pelbagai inovasi yang dihasilkan dalam semua aspek kehidupan. Kemahiran dalam bidang ICT, teknikal, kejuruteraan dan pertanian. Tanpa kemahiran tinggi, kita pasti ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain
yang saban hari sentiasa membuat perubahan demi perubahan dalam perlumbaan mengejar kemajuan. Sidang hadirin sekalian, indikator saya yang ketiga di bawah lembar yang berkata modal insan bermoral, negara sejahtera. Pembangunan modal insan merupakan satu pelaburan yang penting kepada negara dari sudut akhlak dan moral. Pembangunan sumber manusia merupakan antara agenda yang penting dalam setiap rancangan pembangunan. Menurut mantan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, untuk memperkukuh modal insan dan perubahan budaya dan sikap pastinya merupakan satu cabaran utama. Faktor yang paling utama untuk menjadi negara maju ialah keupayaan dan kepribadian masyarakat negara tersebut. Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang memiliki infrastruktur kelas pertama tetapi mentaliti kelas ketiga. Justru, kita perlu menerapkan pendekatan yang menyeluruh terhadap pembangunan modal insan yang menekankan bukan sahaja ilmu pengetahuan dan kemahiran, bahkan etika, nilai yang progresif dan kesedaran budaya yang tinggi. Dengan kepribadian mulia, kita dapat mencorakkan kemajuan negara mengikut acuan kita sendiri. Hadirin sekalian, sudah terang lagi bersuluh bahawa modal insan sememangnya menjadi citra kepada negara yang bervisi untuk menjadi negara maju. Dalam rancangan Malaysia ke-11 yang merupakan rancangan pembangunan 5 tahun terakhir ke arah merealisasikan Matlamat Wawasan 2020 bagi mencapai pertumbuhan bermatlamatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan. Justru, sebagai generasi tonggak harapan negara, marilah kita bersama-sama seiring dan sederap melangkah membawa Malaysia ke puncak jaya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.